45 darjah. Apa gambar yang saya boleh dapat? Kalau saya ada phi ni 45 darjah, theta 360 darjah, apa gambar yang saya boleh dapat daripada data tersebut? For those who understand. No idea? No one understand what I'm saying. Okay, kalau saya punya theta 360 darjah, saya punya phi 45 darjah. Apa yang gambar yang saya boleh dapat daripada data ni? Ha? Yes, very good. Kita akan dapat cone. Sebab phi saya kata dari sini ke sini kan. Okay, ni sampai mula daripada Z positif kan. Okay, sampai separuh. Separuh mungkin kat sini. Separuh. Mungkin sampai sini. Ni phi awak. Okay. So, sorry. Sini sampai sini. Okay, contoh sini sampai sini 45 darjah. Kalau sampai sini 90 darjah lah. Kalau phi tu, nilai phi tu. Okay, nilai phi. Nilai theta, ni phi 45 darjah. Ni phi tadi. Okay. Theta, ni pusing 360 darjah. So, pusing 360 darjah. So, nampak tak dia pusing 360 darjah. Okay, sini. So, saya akan dapat sebiji cone. Sebiji cone. So, spherical coordinates juga boleh solve masalah cone. Kalau dulu formula cone mungkin ada orang ingat, ada orang tak ingat lah. 4/3 pi r squared macam tu kan formula dia. Sekarang kita dah tak pakai formula lah. Kita boleh pakai triple integral untuk solve masalah cone tu. Macam saya katalah, kalau syllabus engineering, yes, you akan cari volume of that cone. Untuk syllabus you, dia tak suruh pun cari volume ke apa, evaluate sahaja. So, ada student pernah tanya, madam, kalau jawapan kita negatif, boleh ke? Boleh, sebab dia tak cakap pun benda ni volume. Dia tak cakap pun benda ni volume. So, jawapan awak boleh jadi negatif, jawapan awak pun boleh jadi kosong. Sebabkan dia suruh evaluate sahaja. Kenapa possible benda tu dapat negatif atau kosong? Sebab function dalam ni dia tak ikut formula volume. Dia bagilah function apa-apa yang dia nak. Okay, kalau dia bagi function volume, then dia punya jawapan tak possible negatif and so on. Okay, maknanya yang boleh jawab ni, you faham lah what is spherical coordinates. Tapi macam saya katalah, if you tak faham pun tak ada masalah. Yang penting you tahu evaluate. Kat syllabus awak, dia suruh evaluate sahaja. Dia tak suruh pun cari benda ni lah. Ni saya cerita pasal application je. So benda ni tak adalah belajar saja-saja lah. Adalah benda yang boleh apply ni. Yeah? Okay, let's start with new chapter. Okay, ada problem lagi ke? Ni siapa? 3 kali dah. Dah dapat masuk ke? Sekarang 64 orang. Saya nak mula chapter 4 ni. Okay, description of chapter 4 dulu Okay, chapter 4, apa yang you akan belajar dekat chapter 4 and chapter 5, chapter yang terakhir ni. Okay, if you ask me for previous student, student banyak, macam saya katalah, ada student suka chapter 2 kan. Okay, banyak juga student yang suka chapter 4 ni juga. Ada yang pernah saya tengok, ada student yang lemah pun dia jawab chapter 4 ni dahulu. Mungkin dia boleh expect kot soalan chapter 4 ni macam mana dan dia boleh jawab lah. Okay, so far based on my previous student, dia orang suka chapter 4 ni. So, apa chapter 4 ni about? Okay, chapter 4 ni nama dia first order ordinary differential equation. Okay, kalau you belajar, selalunya kalau orang engineering dipanggil ODE. ODE, ordinary differential equation. ODE ni kalau orang engineering belajar, dia akan belajar satu subjek. Satu subjek which is 3 hours credit. ODE ni 3 hours credit.
3 hours credit. Okay, 3 hours credit. Tapi you guys, sebabkan syllabus you lebih ringan, awak tak belajarlah sampai satu subjek. Awak belajar hanyalah 2 chapter saja, which is chapter 4 dan chapter 5. Okay. Apa beza chapter 4 dengan chapter 5? Okay, apa yang awak nak cari sebenarnya? Okay, one by one Ordinary differentiate questions. Differentiate question dahulu. Apa maksud differentiate question? Equation adalah statement yang ada equal sign. Equation adalah statement yang ada equal sign. Okay. Differential adalah statement yang ada derivative. Contoh ada derivative dy over dx. Ni derivative kan? Okay, ada derivative equal to anything lah, 5x contoh. Ni nama dia differential equations. Dia ada equal sign, dia ada derivative. Ni nama dia differential equation lah. So tu by definition. Okay. Nama ordinary pula. Ordinary maksudnya awak punya derivative adalah order first. Dia ordinary, dia bukan partial. Kalau partial dia macam ni tau. Dia del. Kalau awak ingat partial saya cakap del kan? Dia ada PDE, partial differential equation. Yang ni saya tak sure engineering belajar ke tak. Tapi kalau sudah mathematics, yes, dia akan belajar ni pada tahun akhir dia. Partial differential equation dia nak solve ni lah benda yang bentuk del ni. Del squared, del x squared dan sebagainya lah. Ada yang tambah del y over del x. Ni PDE. Kalau ODE, dia hanyalah D, huruf D. D squared y dx squared tambah contoh dy over dx. Okay, derivative kan? Ada differential. So saya tambah ada equation. Equation contoh equal to 5. Contoh equal to 6. Okay. So dia akan jadi 7 lah contoh. So dia akan jadi differential equation dan yang ni ordinary, yang ni partial differential equation. Okay, tu biasa ordinary. Sebab tu nama dia ordinary. Biasa je. Macam tu. Dia derivative biasa. D. Okay. First order maksudnya ni second order. Ni first order. So maknanya awak nak solve yang first order sahaja untuk chapter 4. Second order adalah di chapter 5. So beza chapter 4 dengan chapter 5. Yang ni first order. Yang chapter 5 second order. Okay. Maksud solve tu adalah, okay, sebelum ni you belajar contoh y equal to 5x contoh. Awak nak cari dy over dx sama juga dengan awak differentiate, awak akan dapat 5. Betul? Okay, awak akan differentiate. Maknanya saya nak cari derivative dia. Sekarang ni saya bagi derivative. Contoh, di y over dx sama dengan 5x. Dy sama dengan dx sama dengan 5x. So saya nak y tu apa pula? Ni maksudnya solve first order ODE. First order ordinary differential equation. Saya nak dapatkan perkali y in terms of x. Y in terms of x. Okay. Based on kefahaman awak. Kalau daripada yang ni saya nak dapat y, saya nak buat apa? Kalau awak pernah, awak ekologi awak lah. Kalau ekologi ni belum belajar lagi. Okay, ekologi awak. Kalau daripada ni, dy dx, saya nak dapatkan y. Macam mana saya kena buat? Apa yang saya kena buat? Integrate Yes, you kena integrate kan? Tu salah satu cara lah. So kalau awak integrate sini, awak integrate dx. Okay, yang ni awak akan dapat integrate 1 wujud y lah. So yang ni awak potong, maknanya awak integrate 1 dy. Sama juga dengan integrate 5x dx. So integrate 1 dy dah wujud y. Integrate to respect to x jadi 5x squared over 2 plus c. Dapat yang tu lah yang awak belajar dalam chapter ni. Cuma differential question, tapi kenapa dia jadi satu chapter? Medium nampak macam senang je. Yes, memang senang pun. Cuma ada sometimes dia bagi equation yang awak tak boleh simply integrate. Contoh, dy over dx tambah y sama dekat dengan
7x. Contoh macam ni. Kalau awak nak integrate sini dengan sini, sini ada sebab awak kena buat yang ni, awak kena buat yang ni juga. So macam mana nak buat ni? Bukan susah lah. Dia ada method yang lain lah. Awak boleh belajar untuk solve benda ni. Selain daripada integrate dua-dua side directly. Okay. So sebab tu ada beberapa jenis equation lah. Okay. Kalau macam dy over dx tambah y squared, cara lain pula. Kalau ada macam-macam cara lah. Macam-macam equation lah. Kalau dia tak boleh separate, dia boleh buat apa? Linear equation dan sebagainya. Tu jenis-jenis nanti awak akan belajar dalam chapter ni. So nampak gambaran chapter ni? Chapter ni maknanya dia bagi awak satu derivative equation. Kita nak solve to get the y. The y. Kalau atas ni y lah. Kalau atas ni x lah. Kalau atas ni t lah yang kita nak cari. Kita tengok apa yang atas ni. Dia lah sebagai perkali utama. Dan with respect tu, kalau bawah ni x lah. Kalau bawah ni t lah kat sini. Okay. So ikut variable yang dia bagi. So boleh nampak Okay. Lepas tu, awak akan belajar dia punya application. Okay. Dah solve awak akan belajar dia punya application lah. So lagi nampak lah chapter ni. So awak akan belajar application dia sekali. Okay. Exam awak selalunya masuk application. Sometimes application ni yang student aim. Walaupun nampak application soalan ayat-ayat, tapi student aim soalan application ni. I don't know, maybe benda yang interesting kot. Nanti awak tengoklah, awak akan nampak apa yang bestnya chapter ni. Okay, so nampak gambaran chapter ni. Okay, chapter 5 nanti second order, tu je beza dia. Ni first order. Second order maksudnya square lah. Ni. Adakah nak integrate 2 kali ke? Macam mana? Adakah nak dapat y dan sebagainya. Nanti saya ajar lah macam mana nak buat. Tu chapter 5. So habislah silibus awak. Itu sahaja untuk advanced calculus. Okay. Ni. Okay, contoh dan sebagainya lah. Okay, jom kita buat. Alright. Okay, separable equation. First thing awak kena tahu. Okay, first thing jenis equation. Awak akan belajar 2 jenis equation. Satu nama dia separable equation. Satu nama dia linear equation. 2 jenis je you akan belajar jenis equation untuk chapter ni. Okay, kalau you belajar high level, dia ada dalam 4 jenis equation. Tapi awak belajar hanyalah 2 sahajalah sebab dia bukan satu subjek, dia satu chapter je. Okay, linear dengan separable. So awak kena tahu solve. So first awak kena tahu juga solve dia punya equation dan okay, so awak kena tahu solve dan solve je lah. Tapi awak kena tahu dalam bentuk equation dan application. Okay, satu separable, satu linear equation. Okay, hari ni kita belajar pasal separable sahaja. Okay, minggu depan kita akan belajar tentang linear. Pasal habislah chapter 4, kita masuk chapter 5. Okay, satu separable, satu linear. Okay, separable ni maksudnya, okay, first bentuk dia ada, macam ni lah. Ada fx darab dengan gy. Maksudnya ada function x darab dengan function y. Okay, kalau macam ni, you boleh separate. So, y ke satu side, x satu side. Okay, nampak tak? Gy dia bawa ke sini, dia jadi 1 per gy. Dy dia letak sini, dx dia darab ke sebelah sana. So, dia jadi belah sini. So, nampak tak? Ni dia boleh separate. Satu in terms of y, satu in terms of x. Nama dia separable. Okay. First, awak kena tahu adalah y ni atas ni dipanggil dependent variable. Y dependent, x independent. Okay, kalau nak cara nak ingat lah. Dulu saya ingat macam ni lah. Okay, kita ada paksi x, paksi y. Yang ni saya kata depend on nilai x. Kenapa? Kalau saya nak lukis graf, contoh y equal to 2x. Contoh y equal to 2x. X ni saya boleh pilih apa-apa saja. 0, 1 ke 2, 3. Okay, nilai y dia bergantung pada nilai x. Kalau x tu 0, y tu pun 0. Kalau x tu 1, y tu 2 darab 1, 2. Kalau x tu 2, y tu 4. Maknanya y tu depend on x.
X ni independent sebab dia kita yang tentukan dia nak nilai berapa yang kita nak. Macam itulah saya ingat dulu. So, atas ni saya panggil dy ni saya panggil dependent on X. Independent. Y depend on X. X tu independent lah. Okay. So, tu variable yang nama dia lah. So, kalau saya cakap siapa dependent variable, siapa independent variable, you should know lah yang atas dependent, yang bawah independent. Okay. Then, saya cakap second things adalah awak kena tahu apa tu separable equation. Separable equation maksudnya awak boleh separate to y one side, x one side. Tu maknanya separable equation. Okay, contoh kita tengok soalan kita tengok ini ya. Okay, so katakanlah saya ada ni dy over dx sama dengan xy. Okay, betul lah. Ni function of x, function of y. So saya bawa y side, to the other side, saya dapat 1 per y lah. Darab pergi sana jadi bahagi. Dy, saya staykan dy ni. Dx saya darab ke sana. So saya sama dengan x dx. Nampak tak dapat lain ni? Okay. Yang second ni saya faktorkan dulu du over dx. Du, nampak tak atas dia du? Okay, maknanya u saya faktor dulu. Saya akan dapat 1 tolak 1 per x. Nampak? In terms of x. So, u saya bawa ke sini jadi 1 per u. Du sama juga dengan 1 tolak 1 per x dx. Saya darab ke sana dx ni. Dapatlah yang ni. Yang last one, tolong betulkan buku awak. Yang ni adalah dv. Okay, dv kat atas. So, saya bawa v cube kat sini. 1 per v cube dv sama juga dengan dah tinggal ni dia jadi 1 lah. Sebab saya bawa dalam bentuk darab balik, dia dapat yang sama balik lah. Okay, darab dengan dt. Dt saya bawa ke sebelah sini. Okay, so dapat yang ni. Ni maknanya separable equation. Okay, untuk solve separable, maknanya you akan integrate both side. First step adalah awak separatekan dulu. Nampak ni? Rewrite in the separate form. Maknanya y one side, x both side. Tu maknanya separable equation punya cara. Simple kan nak ingat? Separate y one side, x one side. Lepas tu integrate both kedua-dua side. You akan boleh dapat jawapan. Okay. Okay, jom kita buat contoh. Okay, contoh example 2. A. Okay, ni dalam buku awak ada. So, you tengoklah macam mana dia buat. Okay. First, apa tadi saya kata? Separate kan? First, separate y one side, x one side. Y one side, x one side. Okay, apa yang kita boleh buat dengan case yang ni? Okay, sini nak kena, ni ada y, sini pun ada y. So, apa yang saya buat? Saya faktorkan dahululah. Dy over dx. Ya. Okay, one by one. Okay, y. Baru okey sikit. Okay, y. Saya faktorkan dahulu. Okay, lepas tu tinggal ni lah. Okay, lepas tu saya asingkan. Y satu side, X satu side. Siapa yang duduk kiri, siapa yang duduk kanan? Yang atas, saya letak duduk kiri. Yang bawah, saya letak duduk kanan. Tu cara saya buat. Okay, so apa yang kita boleh Y ke sini lah. Jadi 1 bahagi dengan Y lah kan. Pergi sini jadi darab. Ini darab. Pergi sini jadi bahagilah. Okay. So, jadi 1 per Y. dy. Betul? Sama juga dengan 1 tambah 3x squared. Yang ni pergi sana jadi darab dx. Okay. Ada variable tinggal. So far okay Okay, next step adalah
Dia cakap mula-mula separate kan. Y satu side, X satu side. Next step. Next step. Integrate both sides. Integrate. Ya, integrate both side. Dua-dua. Okay, dua-dua side. Integrate. Okay, integrate Y dapat apa? So sebab tu dia. Okay, sebelum tu. Ni integrate. Nampak tak ada partner? Integrate ada partner. Tu saya kata bila ada simbol integrate, tak boleh tinggal belakang ni. Macam dulu-dulu sekolah kan. Integrate tak ada apa-apa kat belakang. Mana boleh? Sepatutnya tu teori yang sangat salah. Sebab tu cikgu ke macam mana dia kena rajin tulis. Kotak ideologi yang macam ni tanpa ada benda ni, dia akan bawa sampai universiti. No sepatutnya kena ada partner. With respect to apa? Integrate to respect to Y ke? Integrate to respect to X ke? Dan sebagainya. Sekolah dulu yes, to respect to DX sahaja. Bila you high level, you dah nampak tak? Ada integrate to respect to D rho lah, D theta lah, D phi lah. Macam-macam lah, DR lah. Dan sebagainya. Okay, so integrate 1 over Y. Dapat apa? Integrate 1 Ln over Y. Yes, good. Ln Y. Okay. Sama juga dengan, okay, ada student cakap plus C, madam. Okay, yes, boleh. Plus C1 contoh. Sama juga dengan integrate 1. X. X, okay, good. Plus 3x cube over 3. Betul? Plus, saya buat dua C yang berbeza lah. C1 sebelah satu side, C2 sebelah satu side. Okay. Ln Y saja sama juga dengan X tambah X cube tambah, saya buat C besar. Satu C besar. Which is C besar is equal to C2 minus C1. Okay. Ni saya bawa ke sini. Saya gabung C. Constant dengan constant you boleh gabung jadi satu sahaja. Selalunya memang student akan gabung. Kotak serabut. Okay. 3 ni boleh potong sebab tu 3 tu hilang. Jadi X kuasa 3 sahaja. Okay. Lepas tu. Saya nak Y sahaja. Y sahaja. Ln bawa ke sana dia jadi eksponen. X tambah X cube tambah C. Okay. Kalau Y sahaja. Okay. Kalau kuasa kita tambah, maknanya dia sebenarnya macam ni kan? Eksponen X darab dengan eksponen X cube darab dengan eksponen C kan sebenarnya? Ni, benda yang tambah kat kuasa ni, sebenarnya sama dengan macam ni lah. Okay. Eksponen sama, so kuasa kita tambah. So, dapatlah yang macam ni kan? Betul tak kalau saya separate ni? Okay. Eksponen C, C ni constant. Kalau dia darab dengan eksponen, dia jadi kuasa eksponen, maknanya eksponen C ni also a constant. So, saya cakap eksponen C ni, saya jadikan dia sebagai A contoh. So, jawapan dia akan jadi A X cube. Ni jawapan dia. So, jawapan dia kalau you tanyalah. Okay, sampai sini sebenarnya dia terima juga. Sampai sini, ni, sorry. Okay. Sampai sini dia dah terima sebenarnya. Cuma macam saya kata nanti bila application, awak kena jadikan perkali Y juga. Sebab nanti dia akan rabut untuk application. Okay, sebab tu saya pemudahkan. So, eksponensi you kena faham lah. Saya jadikan dia satu constant baru. A. Ni banyak you akan jumpa nanti. Ni baru perkenalan lah. Okay. Kalau eksponen X tak boleh jadi C ni tak boleh jadi C ke, tak boleh jadi A ke, tak boleh sebab dia variable. Ada je variable dia tak boleh jadikan bentuk lain. Tapi kalau constant dengan ni memang boleh jadi another constant. Satu saja A. Yang ni tak boleh lah. Buat apa-apa biar je. Okay. Dalam exam lagi satu sebab tu satu side ni saya tak buat plus C. Saya buat terus satu side je.
Okay, kita buat lagi sampai you nampak. Kita buat lagi sampai you nampak. Okay, nampak cara dia yang step dia insyaAllah lah student selalunya nampak lah kan. Separate dahulu Y satu side, X satu side, lepas tu integrate kedua-dua side. Both side. And then you dapatkan nilai Y, you dapatlah jawapan you. Itu sahaja. Step dia senang. Sebab tu saya kata student suka chapter ni. Okay, jom kita buat exercise. Kita buat exercise 1B. Buat exercise 1B. Okay, so macam mana nak buat ni? First step, apa dia? Okay, B, saya buat B. Asing. Asing, good. Second, X cos Y dy sama juga dengan negative X dx. Saya bawa negative dx tu ke satu tempat dulu. Okay, lepas tu saya bawa ke bawah. Cos Y dy sama juga dengan secant pergi ke sana. Tak apa, secant ni kita tukar dulu. Secant ni adalah apa? 1 over cos. Yes, 1 over cos X. Negative X dx. Ni boleh potong ke? Ni dengan yang ni boleh potong ke? Tak. Tak boleh potong sebab yang ni X, yang ni Y tak boleh potong ya. Tak sama ni. Okay, jangan pergi gatai potong cos pula. Tak sama ya. Cos sahaja ni ni trigo. Trigo dia ada partner sekali. Jangan pisahkan dia. Tak boleh. So apa yang saya buat adalah yang ni darab ke sana. Sebab dia X. Saya tak nak dia duduk dengan Y. X ni kena pisahkan. Duduk di X sahaja. So dia akan jadi cos Y dy sama juga dengan darab ke sana jadi negatif X cos X dx. Okay, cara dia saya darab ke sana. Okay, so far okay. Lepas tu buat apa? Integrate kedua-dua side. Integrate. Integrate the whole thing Jangan simbol integrate awak tak boleh macam ni Negative X cos X. Lepas tu tak integrate kat tengah ni. Tak boleh Dia mesti depan sekali. Tapi sebab dia darab dengan negatif, saya letak depan negatif lah. Tapi ada student buat macam ni. Tak ada masalah pun. Medium saya buat macam ni. Boleh ke? Negatif X. Saya letak integrate kat depan ni. Boleh. Tak masalah. Si benda yang sama lah. Okay. Next dah integrate both side. Okay, integrate cos dapat apa? Negative sign ke positive sign? Integrate cos. Positive sign. Positive sign. Positive sign bukan negatif. Negatif kalau differentiate. Okay, jangan kalau yang dalam exam nanti rugi maka. Okay, saya tak buat plus C kat sini, saya terus satu side. Okay. X cos X. Macam mana nak integrate X cos X? Integrate X cos X dx. Guna by part. Yes, kita guna by part. Good. Kalau substitute boleh sebab satu di cos, satu lagi X. Kalau differentiate cos dapat negative sign, tak ada kat partner dia. Kalau awak ambil yang ni sebagai U pun, differentiate X dapat satu, tak dapat X ni. So, yang ni sasar substitution tak boleh buat. Bila substitution tak boleh buat, confirm by part. Okay, by part satu differentiate, satu lagi okay, differentiate X, integrate saya pilih cos X lah. Giliran low part. Log polynomial exponential trigo. Polynomial come first, so polynomial become things to differentiate. Okay.
So differentiate X dapat 1, differentiate 1 dapat 0. Okay. Sin X, integrate sin you dapat negative cos X. Okay, sini tambah, tolak, tambah. Okay, sini darab sini darab sini. Okay, so jawapan awak akan jadi negatif saya letak luar dalam bracket X sin negatif darab dengan negatif jadi positif cos X. Jangan lupa plus C. Ada student tanya, madam, plus C ni nak letak kat dalam ke kat luar? Tak ada masalah kat dalam ke kat luar pun boleh. Contoh dia buat plus C kat sini, besar ni. Pun boleh, tak ada masalah. Sebab apa? Kalau awak buat kat dalam, dia akan jadi macam ni lah tadi. Negatif X sin X, negatif cos X, tolak C lah kan. Kalau saya darab negatif tu ke dalam. Ni dia akan jadi ni. Kalau awak dah buat macam ni kat dalam, tak ada masalah. Bila awak kembangkan, dia akan jadi negatif C. Negatif C ni adalah positif C. Saya boleh je cakap, oh A sama juga dengan negatif C. So dia akan jadi plus A lah. A ni constant boleh. Saya tak nak buat A, saya nak buat C besar pun boleh. Masalah. Dia tak menjadi isu. Dan saya letak satu C je lah. Sini saya dah tak letak C lah. Saya anggap benda tu saya dah bawa ke sini. Dalam dia ni. Okay, saya anggap dia dah dalam dia ni. Okay, so jawapan awak akan jadi, okay. Kalau awak nak dapat Y sahaja pun boleh. Y sama juga dengan sin inverse dalam bracket negative X sin X tolak cos X plus C. Macam ni pun boleh. Okay. Kenapa saya kata yang ni boleh tinggal macam ni? Mungkin tak nampak waktu ni. Saya ajar slow-slow gila ni. Soalan? Tak ada soalan? Okay. Integrate both side. Lepas tu integrate. Okay, that one. Betul? Kita buat lagi. Ni kena tunjuk. Kalau siapa tanya ni kena tunjuk. Dalam exam hari tu, test hari tu, ada orang tak tunjuk pun macam ni dia dapat benda ni. Tak tunjuk, tak ada markah lah. Tak tunjuk dalam markah. Kenapa tak ada markah? Kesian orang yang tunjuk. Orang yang tunjuk penat-penat kot. Dia dapat markah full mark dengan orang yang tak tunjuk. Macam tu dia tak payah tunjuk. Saya cakap je. Okay, semua orang pakai je calculator online. You can get the answer. No I know you can use that one. That one you to check tak ada masalah. You nak guna untuk check tak ada masalah. Make sure you tunjuklah, jangan kerja macam ni. So ni ni jawapan dia. Okay, so next. Kita buat lagi soalan exercise 2B. Ni exercise 2B. Yang ni saya buat dia tulis initial value problem. Sorry. Initial value problem. Initial value problem ni apa dia? Asal saya tersasu ni. Initial value problem ni apa beza dia dengan sebelum ni adalah dia bagi you condition. Ni nampak ni condition. Nampak ni condition. Okay. Initial value problem ni dia bagi condition. Condition yang dia bagi adalah untuk cari ni, dua-dua initial ni dia bagi untuk apa? Saya tahu ada orang tahu. Saya bagi initial value ni
Anyone who knows from 78 who online today? 76 sorry. Where to 76? Untuk Nilai cari X dengan Nilai X. Lagi? Yang lain? nilai Terputus. Apa dia? Cari nilai apa y'all? Cari constant. Yeah, cari constant. Very good. Saya tahu kalau awak ni pandai sikit. Tu. Apa tak keluar pula ni? Sekejap. Sekejap ni skrin saya. Okay. Untuk cari to find C. Nilai constant lah. Value of C. C tu constant lah. Okay, macam kawan awak cakap. So, apa yang nilai yang dia bagi tu to find C. Kalau dia bagi nilai macam ni, dia besar lah. Maka dia besar. Sebab dia awak nak kena cari C lagi. Okay, so kita buat satu-satu. Kita buat B lah dulu. B nampak macam complicated kan? nampak macam complicated. Okay, adakah complicated? Kita okay, first step. Apa nak buat? Tanya lagi. First step apa nak buat? First step apa nak buat? Apa dia tadi? Suara tak pindah. Ha? Pindah. Separate. Pindah. Asingkan. Yes, separate. Sebab nama pun separable equation. Nampak ni, separable. Sorry. Ni tajuk saya ni. Separable equation. Separable maknanya dia boleh separate lah. Kalau dia tak boleh separate, ada juga student dia dah tanya dah sebelum saya ajar lagi. Madam, kalau tak boleh separate macam mana? Kalau dia tak boleh separate, dia next subtopic. Ini equation. Sebab tu nama dia lain. Kalau dia tak boleh separate, cara nak solve dia adalah pakai method lain. Method lain tu akan ada belajar kat next subtopic. Okay. Yang ni awak belajar yang boleh separate sahaja. Okay. Dalam exam, adakah dia bagi tahu benda tu separable or not? Tak. Of course dalam exam dia tak bagi tahu. Macam ni, dia bagi macam ni ya. Okay, awak sendiri kena detect dia boleh separate ke tak. Kalau dia boleh separate, terus separate. Kalau dia tak boleh separate, awak kena buat another way. Another method lah. Another method ataupun pakai satu topik seterusnya lah untuk solve problems tu. Awak ada 2 je dalam syllabus ni. Dia tak akan tanya dia tak akan tanya benda yang bukan syllabus. Maksudnya tak boleh separate madam. Macam saya katalah mungkin tak logik. Sebab chapter dekat awak punya syllabus ada 2 je. Separable dengan linear je. Tak mungkin dia tanya selain ni. So awak kena tengoklah antara 2 ni sahaja. Okay, so first kita separate lah. Okay, separate jadi x squared. Saya separate satu-satu. 1 minus y. Okay, dy over dx. Saya bawa yang tak ada dy dx dahulu ke satu side. X. Okay. Saya bawa lah. Okay, so y saya bawa ke sini dulu. 1 y per y squared. Okay, dy. Y ni saya bawa ke sebelah sini. Jadi bagi lah. Yang y square tu ada negatif kan? Oh, negatif. Sorry. Thank you. Positive, bring to the other side become negative. Good. Ada yang okay. Nasib baik fokus. Kau tak sampai bawah je apa kita salah kan. Hati-hati dalam exam nanti. Satu awak kena buat banyak latihan. Lagi satu awak masak nanti ni. Okay, beza lah. Saya rasa semester ni dengan semester ni saya rasa kurang sikit. Mungkin sebab awak online daripada first week kan. Dia lain lah momentum dia tu. Okay, sambung balik lah. Okay, next. Negative 1 plus x. Okay, ni x bawa ke sebelah sini, dia akan jadi per x squared lah. dx. dx pergi sana jadi darab. Betul lah? Ada yang saya tertinggal ke? Negatif, positif tersalah ke? Tak
Tak ada Okay, next. Integrate dua-dua side. Satu terrespect to dy, satu terrespect to dx. Okay, cantik. Okay, one by one. Macam mana nak integrate ni? Macam mana nak integrate ni? Any idea? Anyone want to share? Bawa naik atas. Bawa naik atas. Bawa ni atas. Okay, bawa ni atas dia jadi y kuasa negatif 2. Dia tak menjadikan benda tu senang lah. 1 tolak y. Okay. Kalau saya jadi awak, saya nampak atas tu yang tolak kan, bukan kat bawah kan. Kalau kat atas dia jadi senang tau. Kalau dia ada kat bawah dia susah sikit. Either substitution, kena guna substitution ataupun partial fraction lah. Awak kena tukar fraction dia lah apa semua tu. Okay, kalau atas ni senang sikit. Maksud senang sikit dia adalah saya akan pisah dia satu persatu. So, dia akan jadi integrate 1 per y squared tolak integrate, saya buat bracket 1 per y squared tolak dengan y per y squared dy. Saya buat macam tu lah. Sebelah sini pun integrate. Okay, negatif 1 per x squared tolak, saya negatif tu saya darab ke dalam turun tolak x per x squared dx. Ataupun kalau awak tak nak serabut, negatif ni awak buat keluar pun boleh. Negatif ini 1 per x squared tambah ni akan jadi ni lah. Negatif ni saya darab keluar. Ini saya bawa keluar. Sebab dia dalam bentuk darab kan. So saya letak kat luar. Okay, yang ni kalau saya simplify dia, saya akan dapat 1 per y squared tolak 1 per y dy. Sama juga dengan negatif integrate 1 per x squared tambah 1. Saya buat bracket. Okay, ni boleh potong. Tu je saya buat. Ni boleh potong. Masalah ke? Okay, tak ada. Alright, next. Integrate 1 per y squared. Adakah jawapan dia ln y squared? Integrate 1 per y squared dapat apa? No idea? Yang lain? Ln y square. Ln y squared. Okay. Yang ni sudah kena faham time ni yang awak faham gila lah kalau pasal 1 over ni. Okay. Yang jadi ln hanyalah nak tersasul lah. Yang jadi ln y hanyalah 1 per y sahaja. 1 per y squared tak jadi. Kenapa istilah dia macam tu? Kalau saya jadi buat kuasa 2 kat atas, akan jadi macam ni. Kalau saya buat kat atas, dia akan jadi macam ni kan. X kuasa negatif 2 tambah X kuasa negatif 1 dx. Sabar, dia tengah loading. Okay, done. Okay, lepas tu. Okay, kalau saya nak integrate, saya akan jadi y negatif 2 tambah 1 negatif 1 over negatif 1. Dia tak jadi ln. Yang ni y negatif 1 tambah 1 adalah kosong kan? Takkanlah per dengan kosong. Dia tak boleh jadi kosong. Kenapa tak boleh? Bawah tak boleh kosong. Ni, bawah tak boleh kosong. Tak boleh. Ni, bawah tak boleh kosong. Bila tak bawah tak boleh kosong, sebab tu jawapan dia yang ni sebenarnya ln y.
Okay, so yang ni jawapan dia sebelah sini. Sama juga dengan negatif. 1 over y. Yes, 1 over, so ni jadi x negatif 2 tambah 1 negatif 1 lah kan. Over negatif 1 plus ln x plus c. C kena ada, wajib ada. Tak ada, habis. Yang saya herannya, waktu saya ajar yang A nak ada juga yang tak buat plus C. Lepas tu, apa guna initial condition tu? Tu saya nampak kan, student memang tak buat tutor ni. Obviously, dia tak buat tutor. Okay, sambung. So, jawapan kan jadi negatif 1 per y tolak ln y negatif 1 per x, 1 per x negatif tambah ln x plus c besar. Okay, yang ni lah saya maksudkan y ni awak nak bawa ke sebelah sana. Sini ada y, sini pun ada y. Adakah kita akan bawa ke another side? Adakah kita akan bawa ke another side? Taklah kan, tak boleh bawa kan sebab sini ada y jadi bawah. Yang ni kat sini. Awak tak boleh buat factorize. Ni awak tak boleh factorize ni. Tambah ada ln pula, ni partner. So, biar sahaja jawapan awak kat sini. Ni jawapan awak. Biar je macam ni. Paling kuat pun student akan buat adalah dia faktor negatif tu. Dia buat bentuk macam ni. 1 per y tambah y. Dua-dua side darab dengan negatif. So, jadi negatif 1 per x tambah c. Buat macam ni. Negatif ni dia buat keluar. Apa yang tak nampak, negatif ni dia faktor keluar. Dia faktor keluar. Lepas tu dia bahagi dengan negatif. Dapat ni. Ada yang tak nampak benda ni? Dah dapat sampai sini? Okay, nampak Kalau 1 over y squared dia tak jadi ln nampak tak? Dia jadi 1 per y. Kalau y 1 per y sahaja, yes, dia baru jadi ln. Ataupun 1 per y tambah 1 ke. Inilah yang penting bawah ni kuasa 1. Dia akan jadi ln. Kalau dia kuasa 2 ke atas, dia tak akan jadi ln. Awak bawa dia naik atas, lepas tu awak integrate macam biasa. Okay, dah dapat sini. Okay, adakah cerita kita dah habis? Belum lagi lah sebab dia bagi initial condition. Initial condition kata, okay, ni nilai dia lah. Okay, nampak dah lah. Ni dependent dia, ni independent dia. So, maknanya, ni kat mana T awak ni? T awak kat dalam ni. Dia maksudnya, dia macam ni. X, T equal to something. So, maknanya, kalau untuk kes yang atas ni, when T equal to berapa? Kosong, you punya X adalah negatif 2. Tu masuk yang atas. Yang bawah ni pula, when kita tak pakai T kan, bawah dia X kan. When equal to 1, your Y is also equal to 1. Boleh nampak beza dia? T awak kat dalam ni, yang ni X awak dalam ni. Ni T awak. Yang ni X. Macam nak tahu T dengan X, tengok ni. Ni T. Yang ni X. T, ni X. Boleh all? Okay. Sambung. When X is equal to 1, you punya Y is also equal to 1 based on you punya initial condition. Okay, so when X is equal to 1, Y 1 sama dengan 1. Maknanya ni nilai X awak. Okay, so maknanya you punya when X equal to 1, you punya Y is also equal to 1.
Okay, lepas tu Substitute. okay, substitute jadi. Okay, next. Lon 1 adalah kosong. Ni jadi kosong. Ini jadi kosong. Tekan kalkulator lah. So, saya padam balik yang hashtag yang sebelum ni lah. Boleh? Senang kan? Separable. Inilah nama dia, separable equation. Itu je lah. Okay, buat banyak-banyak latihan supaya awak nampak lah. Ni. Macam mana nak separate dan sebagainya. Latihan banyak-banyak ada dekat you punya ni. Modul. Mana modul? Memang dah buat dah lah. Nampak kita dah jauh dah dekat ni. Ni nampak ni banyak kot contoh dia bagi. Equation dia bagi. You kena faham lah y prime ni apa. Y prime ni apa? Y prime ni apa? Y prime ni dy dx lah. Kalau sini x maknanya dy dx lah. Note that y prime dia sebut lagi. Y prime is dy dx. Dia bagi tahu lagi. Tapi dekat dalam tutur. Siapa yang tak buat tutur dia tak nampak lah. Buatlah. Saya akan bagi jawapan. Jangan risau. Kalau buat dy over dx. Ni. Okay. Tukar kepada dy dx. Lepas tu you boleh buat lah. Okay. Lepas tu dia ada bagi soalan application. Banyak soalan application. Okay. Lepas ni kita buat application pula. Kita take 2 minutes. Pilih nak ke apa ke. Lepas tu 4.2 separable equation. Application of separable equation. Okay, kita take 2
Okay? Oh, rehat ni lagi bertambah participant. Kan tak rehat tadi, sikit participant. Siapa yang tak pernah tak masuk kelas ni kena bagi tahu, make sure kawan tu bagi tahu saya Kan tak pernah. Setiap kali tak masuk kelas lah. Okay, dah. Let's start balik. Okay, application of separable equations. Okay, separate application kita ada dua je application yang kita highlight dekat dalam syllabus ni kita lah. BMMU 2033. We only have like we only highlight for two application. Satu, Newton's law of cooling. Okay, Newton's law of cooling ni. Satu lagi adalah population. Mana population? Okay, tak ada dalam ni. Okay, tak apa. Bagi habis yang ni dulu. Okay. Separable equation ada dua jenis of application. Satu, Newton's law of cooling, which is melibatkan temperature. Satu lagi adalah population. So, saya tulis kat sini lah. Satu, Newton's law. Ataupun saya sebut temperature lah yang melibatkan temperature. Satu lagi adalah population. Okay. So ada dua je application yang you akan belajar. So salah satu ni akan masuk dalam exam. Okay. So tengoklah dalam exam tu akan masuk apa Tapi okay, satu. First you kena tahu dia punya equation. Equation dia adalah ni lah. You boleh highlight, you boleh tulis kat somewhere. Ni, equation ni sangat penting lah. Equation ni. Okay. Ni dia punya equation. Okay. So, saya bagi tahu satu-satu. T adalah temperature. T besar adalah temperature. T kecil adalah time. Kat mana dia punya ni. T besar adalah temperature. T kecil adalah time. Temperature akan berubah mengikut masa. Okay. Kalau awak ingat, dalam kalkulus dahulu, derivatif ni kan adalah bila ada berlaku perubahan, you boleh pakai derivatif. Untuk application tu bila berlaku perubahan, contoh sebab tu awak perasan, kalau awak perasan position ke apa velocity ke acceleration means that pergerakan tu dia berubah, dia berubah by masa. Sebab kalau awak gerak kenderaan kan by masa kan. So samalah dulu kalau awak ingat kalkulus awak dulu, contoh ada orang, lepas tu ada lamp post lah, ada tiang elektrik. Lepas tu dia bergerak ke lamp post, ada yang dia bergerak jauh dari lamp post. Lepas tu tengok kadar perubahan bayangan dia. Bila ada perubahan je, of course ada derivatif. Okay, so temperature akan berubah mengikut masa. So T besar over T kecil. Okay, T besar adalah temperature, T kecil adalah time, and TS kecil ni nama dia adalah surrounding temperature. Actually dia bagi tahu dekat dalam sini. Actually dia lagi bagi tahu kat sini. Ni TS ni apa, T ni apa. Dia dah bagi tahu kat sini ambient temperature, mana-mana temperature lah, surrounding temperature. Tapi student biasalah tak baca. Dia tengok kat mana equation ni. Tengok equation tu dah settle. Bacalah sikit. Bacalah. Okay, so ni equation yang penting. Macam saya kata, ni lah equation utama dia. Make sure dia tahu T besar tu apa, T kecil tu apa, TS tu apa. Okay, satu lagi variable kat sini dia ada K kan. K ni adalah constant. Constant tu dia adalah ni, macam kalau you belajar fizik ke engineering kan, bila dia ada ni kan, proportional symbol ni, kalau awak buang dia jadi equal sign, kita ada K lah. Kita ada K. Okay. Lagi satu, kita melibatkan Newton's law of cooling. Cooling tu penyejukkan lah. So, bila cooling sebab tu kita guna negative K. Kalau Newton's law of heating
heating saya pernah tengok kat internet, dia tulis depan dia adalah positif. Tapi saya ikut silibus awak lah. Silibus awak cooling, which is mostly adalah negatif. Formula dia. Okay. So kita buat satu-satu. Okay, dalam ni, kat sini dalam buku awak pun ada explain. So saya explain detail lah. Okay. Turkey. Turkey tu, faham bahasa Melayu dia? Turkey. Durian Belanda. Ayam Belanda kan? Durian Belanda. Ayam Belanda kan? Turkey. Ayam Belanda is taken from oven at 300 degree Fahrenheit and placed at room temperature of 70 degree Fahrenheit. In 2 minutes, the turkey's temperature is 200 degree Fahrenheit and find the turkey's temperature after 1 hour. So you boleh cari tau. Okay, waktu dia keluarkan turkey ni daripada oven tu, suhu turkey tu adalah 300 dan dia letakkan di dalam room temperature 70 degree. Selepas dalam 2 minit ataupun separuh minit lah, dalam 2 minit turkey tu punya suhu telah drop lah 300 menjadi 200. So sekarang ni dia nak tahu find turkey's temperature selepas 1 jam. Selepas 1 jam. Okay. If I were you, first step adalah tulis formula lah. Formula ni awak tulis dulu. Okay. Lepas tu saya buat masuk nilai lah. Sebelum saya buat masuk nilai, saya tulis dulu maklumat yang ada. Okay. Temperature bilik adalah temperature yang constant kan? Temperature bilik. Okay. Temperature bilik adalah temperature yang constant dan dia letak dalam room temperature, maknanya temperature surrounding awak. So dalam kes ni TS kita adalah 70 degree F. Okay, unit tak ada, tak apa lagi Last sekali you baru letak unit pun tak apa. Okay, lepas tu, okay, pada masa lepas 2 minit, temperature turkey awak adalah 200. Okay. Pada mulanya dia keluar ke oven tu adalah 300. Okay, terus set, kalau pada mula kita terus set T equal to 0. Bukan T equal to 1 Bila nampak je permulaan dia adalah waktu kosong. Okay, selepas 2 minit, okay, temperature dia jadi apa? So sekarang ni soalan dia adalah, ni minit apa ni? Minit. Astagfirullahaladzim. Okay, minit Okay. Dia tanya, apakah temperature turkey, temperature dia selepas after time equal to 1 hour. Kalau saya tukar dia dalam bentuk minit, maknanya selepas 60 minit lah kan? Betul? Ada yang tak faham mana-mana? Okay. So, okay, tips saya untuk awak, bila nampak separable equation, dia mesti ada 2 maklumat. T0 dengan T something. Dan dia mesti ada temperature. Ni maklumat yang kena common memang ada. Awak buat 2-3 soalan, awak akan nampak 3-3 ni mesti ada. Okay. First, jangan fikir lagi soalan dia yang ni. Fikir dulu equation kita. Yang ni perlu untuk cari equation awak. Yang ni dah dapat equation, tak ada masalah nak cari apa yang dia nak tu. So nak cari equation, okay, maksud nak cari equation adalah, equation memang awak dah tahu. dt over t kecil sama juga dengan negatif k T besar tolak temperature surrounding 70. Okay. Tips yang kedua, tadi saya kata, pertama dia mesti ada 3 maklumat ni. Okay. Tips yang kedua adalah, nilai apa-apa yang awak buat dapat ni, jangan buat masuk lagi. Ni, terutama T kecil dengan T besar ni. Ni, macam mana nak tahu ni? T besar dengan T kecil ni. Ni, T besar, yang atas ni T besar kan? T bawah ni T kecil kan? Jangan buat masuk lagi. Buat masuk bila nak cari C. Nak cari constant. Ni,
kita buat masuk bila nak cari constant. Kalau awak buat masuk siap-siap ni kosong, sini 300, tak ada variable dah lah kat sini. Tak ada benda awak nak cari. Sebab tu variable T besar dengan T kecil jangan buat masuk lagi walaupun dia bagi. Buat masuk bila awak dah dapat ni dah solve ni derivative ni dulu. Solve derivative ni dulu. Okay. So derivative tu maksudnya okay, separable lah. Saya bawa T satu side. 1/T tolak 70 dt besar sama juga dengan negatif K dt. Siapa yang tak nampak? Ni saya bawa ke sini lah, ke the side. Jadi bawah jadi 1/T tolak 70 dt besar sama juga dengan negatif K dt kecil darab ke sini. Betul yang ni separable? K ni constant. So dia duduk kat mana-mana pun boleh. Tapi saya letak dia sebelah sini lah. Kotak serabut. Duduk kat sini. Okay. Next. Integrate dua-dua side. Okay. Integrate T1/T minus 70. Dia jadi ln T minus 70. Okay. Kalau dia 2T, bagi dengan 2 lah. Macam tu lah. Tak ada. Dia bagi dengan 1 ini. Sama juga dengan negatif K. Tak ada T, wujud T plus C. T tolak 70 sama juga dengan ln bring to the other side become exponent. Negatif KT plus C. Do you remember saya pernah cakap exponent C saya jadikan dia sebagai A. Tadi A exponent negatif KT. So T itself equal to A exponent negatif KT plus 70. Negative 70 ni I bring to the other side. So I have plus 70. So ni equation saya. Ni kita dapat equation. Ni saya kata cari equation kita dahulu. Solve the derivative first and then we get the general equation. Okay. Next step. Sekarang ni lah saya kata baru buat masuk nilai. So nilai yang dia bagi ni to find your constants. So constants kita sekarang ni ada 2 which is A satu lagi adalah K. Nak cari 2 constant kena ada 2 maklumat. Satu maklumat tak cukup untuk cari 2 constant. 2 constant kena ada 2 maklumat lah. Satu constant satu maklumat lah. Okay, nampak ni ada 2 constant. T bukan constant. T ni variable. T besar ni pun variable. Macam mana saya tahu ni kat atas ni. Macam tadilah ni Y ni X kan. So kita dapat Y bentuk X kan. Macam itulah. Sekali T besar dengan T. Time and temperature. Okay. So one by one. When T equal to 0, you punya T besar sama juga dengan 300. So, kita buat T besar dengan 300. 300 equal to A, exponent 0 times with K is 0 plus 70. So, your A is equal to, exponent 0 is 1 lah. Okay, 300 minus 70, you get 230. Betul? 300 tolak 70. Ada 70 kan? Ingat, application ni confirm masuk. Okay. Next, continue. Okay, next continue. Dah dapat A, buat masuk balik lah dalam equation awak. Okay. Buat masuk balik equation awak. So, equation awak akan jadi T, A adalah 230, exponent negatif KT plus 70. So, baliklah dalam equation awak yang asal ni. Okay, next. When, apa pula? When T equal to lepas 2 minutes kan? 2 minute temperature dia adalah 200. Temperature dia adalah 200.
Saya tak tulis unit lagi saya tulis lah sekali baru unit. Saya kira dulu. Okay. T equal to 200. So buat masuklah nilai. T adalah 200 sama juga dengan 230 eksponen negatif K times with 2. So negatif 2K lah. Itu K plus 70. Then bawa satu-satulah. K eksponen 230 exponent negative 2K, you have 200 minus 70, you get 130 divide with 230. Yang ni saya potonglah, bawa ke sana. Saya dapat ini. Okay, next. Exponent bring to the other side. 2K sama juga dengan ln 130 per 230. Okay, exponent pergi sana jadi ln. So, K itself equal to ln 130 per 230 over negative 2. Now, this one you can use your calculator lah. You can have like something decimal places. Okay, sometimes in questions ask you berapa decimal places dia nak. Contoh 4 decimal places. You bagilah 4 decimal places. Okay, standard normally I nak you bagi dalam 3 decimal places unless they ask you specifically berapa decimal places dia nak. Okay, 3 to 4 decimal places 3 to 4 decimal places. Okay, if you use your calculator you akan dapat 0.2853. 285 pun boleh. 3 decimal places or 4 decimal places. Lagi banyak, lagi tepat lah sebenarnya. Okay, dah dapat K, buat masuk balik dalam formula. So, you punya answer akan dapat T is equal to 230 exponent K adalah negatif, exponent negatif K adalah 0.2853 T plus 70. Student yang tiru, obviously kat sini pun dia akan salah. Sebab apa? Tertulis besar lah. Adalah benda yang dia akan tersalah tu. Okay, dapat equation kita. Ni equation kita. Dah dapat equation ni. Nampak tak tadi saya guna maklumat ni dah? Dah guna maklumat ni dah. Yang ni memang dari awal lagi saya dah guna. Okay. So, dah dapat equation yang terakhir. Ni equation yang betul-betul terakhir. Tadi saya dah guna. Ni saya kata. T0 dah, T2 dah. Saya dah guna dah semua. Sekarang ni dah dapat equation yang sebenar. Dari sini baru jawab soalan dia nak apa. Dia nak apa tadi? Apakah temperature? Apakah temperature besar? T besar. Apakah temperature? After 60 minutes. Sebab tadi awak pakai unit minit kan? Minit. So, gunalah unit minute. So, when T equal to 60, what is T besar? When T equal to 60 minute. So, masuklah T sama juga dengan 230. Eksponen negatif 0.2853 darab dengan 60 minit plus 70. You akan dapat jawapan. Ni yang saya kata equation awak mesti T besar with respect to T kecil. Nampak? Macam mana nak tahu T besar dengan T kecil ni? Tengok derivative awak punya equation. Asal ni. T besar atas, T kecil bawah. So jawapan awak dalam bentuk T besar equal to something T kecil. Tu maksud dia. Solve ODE. First ordinary of ordinary differential equation. First order of ordinary differential equation. Okay, you akan dapat. Tekan ke kereta awak. Cuba tekan kereta dapat apa? 70. Memang exactly 70 je. 70 Fahrenheit. 70.000. Banyak zero dah kan.
Banyak zero belakang kan sebenarnya. Okay, so sebabkan tu kalau boleh bagi titik perpuluhan tu bagilah, jangan bundakan So sebabkan dia memang zero something, banyak sangat zero kat belakang ni, sebab tu dia buat approximate 70 unit, baru tulis unit. Last sekali saya nak ada tulis unit. Yang waktu kiraan tak payah. Waktu last saja, jawapan last. Okay, nampak Tu cara dia lah. Ada dua maklumat. Okay. Tadi saya cakap first tip adalah dia akan bagi temperature surrounding. Awak boleh masuk kat sini. Dia akan bagi dua maklumat. Satu untuk cari A lah. Satu untuk cari K. So satu untuk cari A, satu cari K. Lepas tu dah dapat equation umum, settle. Baru you buat masuk apa yang dia nak. Last kali dia nak apa soalan dia. Temperature berapa temperature teki tu berapa selepas temperature time 60 minit. So you boleh carilah. Oh, simple kot benda ni. Awak boleh kira. Kadang-kadang dia tanyalah, so boleh makan tak? Selepas 60 katakanlah waktu bila, ada yang dia tanya waktu bila makanan tu boleh dimakan dalam keadaan panas. Jika panas di-assume temperature dia adalah ada yang kadang-kadang dia tanya waktu. Okay. Bilakah waktu yang terakhir dia boleh makan jika temperature apakah waktu teki tu boleh makan jika teki tu last waktu yang dia boleh makan waktu teki tu masih panas, assuming waktu panas tu adalah, contoh dia kata waktu panas tu adalah 100 degree Fahrenheit. Dia bagilah T tu besar tu sama dengan 100 degree. So awak boleh tahu lah time pula. Dia kan boleh terbalik soalan dia. Tapi macam saya katalah, soalan ni tak ada masalah. Yang penting adalah awak dapatkan equation ni dulu. Equation ni markah dia banyak. Yang ni markah dia 2 je. Sebab apa? Awak dah dapat ni. Ni buat masuk nilai je. Ni 2 markah je. M1, A1. Yang nak dapat equation ni yang banyak markah. Cari K, M1, A1. Cari A, M1, A1. Buat masuk nilai ni. Solve integrate ni, M1, A1. Faham? Kita buat lagi satu. Okay. Ni exercise kan? A heated object is allowed to cool in a room which has constant temperature of 16. Constant temperature maknanya dia adalah temperature yang tak berubah kan? Maksudnya dia adalah temperature surrounding awak. 16 degree Celsius. Lepas tu dia cakap juga in a cool room. Room tu ada constant temperature. Benda yang tak berubah ni lah temperature surrounding awak. Dia tak berubah. Dia duduk diam je. Okay. It cools from 80 degree to 48 degree in 30 minutes. Maksudnya T kosong dia berapa? Waktu time kosong, temperature dia adalah 80 degree Celsius. Okay. Bila time equal to 30 minit. 30 minit. Saya buat unit minit. Temperature dia akan jadi 48. Betul? Maklumat kita? How long? How much long? Okay, bagus soalan dia. How much long? Masa lah. How much long? Time equal to what? Will it take for the object to cool? Temperature to cool to 20 degree. Okay. 20 degree Celsius. Nampak cara dia? Sama kan? Cerita dia berubah tapi teknik dia sama. Okay, first adalah buat keluar formula lah. dt besar T kecil equal to negative K T tolak TS 16. Kena hafal lah. So first, kalau awak tanya student ni, formula ni tak bagi tau dalam exam. Student mostly memang hafal. Maksud dia memang automatik hafal lah sebab dia buat banyak latihan kot. Tak adalah so far student complain, medium tak boleh nak ingat lah formula ni. Negative K T minus TS. Lepas tu, apa dah buat? Baru je belajar. Okay.
Separate kan? Separate. Yeah, very good. Negatif K dt. Betul? Lepas tu integrate both side. Lepas tu yang ni jadi ln T minus 16. Sini jadi negatif K wujud T plus C. Jangan lupa plus C. T minus 16 sama juga dengan eksponen negatif KT plus C. So, eksponen C adalah A. Eksponen negatif KT. So, T sahaja sama juga dengan A eksponen negatif KT plus 16. Ni kena tunjuk. Walaupun awak tahu ideologi last dia jadi macam ni kena tunjuk. Kena tunjuk. Sebab dia markah lah. Okay. Lepas tu, masuklah kan nilai kan? When T equal to 0, you punya T besar sama dengan 80. So, masuklah nilai. 80 sama juga dengan A eksponen kosong. Eksponen kosong adalah 1. 16. A sama juga dengan 80 tolak 16. Berapa? Something for 64, is it? Therefore, T sama juga dengan 64 eksponen negatif K T plus 16. Dah dapat condition yang kedua when T equal to berapa minit tadi? 30 minit. 30 minit. Temperature you 48. Temperature you 48 degree Celsius. Nak tulis unit pun tak apa, tak nak tulis pun tak apa. Okay. Next, buat masuk nilai. 48 sama juga dengan 64. Eksponen negatif K T adalah 30 plus 16. So, eksponen negatif 30K is equal to 48 minus 16 divide with 64. 1/2. So, negatif 30K sama juga dengan ln 1/2. So, K itself jadi ln 1/2 per negatif 30. So, I got ln 0.5 divide with negative 30. Approximate 0.0231. Saya ambil 4 titik perpuluhan lah. Therefore, my T is equal to 64. T is equal to 64 eksponen negatif 0.0231 T plus 16. Okay, anybody or anyone who have problem with this kind of question? So, saya bagi you ambil gambar lah. Tapi tak habis lagi ni. Okay, boleh screenshot. 1, 2, 3. Okay, tak habis lagi. Kenapa? Okay, saya ulang balik macam mana saya buat. Okay, sekarang ni temperature surrounding saya nampak 16. Satu, cara nak tahu temperature surrounding dia cakap kat bilik. Ataupun satu lagi dia cakap constant temperature. Constant temperature ni maksudnya temperature tu tak berubah. Maknanya dia temperature surrounding. Second, punya maklumat dia kata it cools from 80 to 48 dalam 30 minit. Okay, maknanya lepas 30 minit dia jadi 48 lah. Time yang kita start yang pertama macam saya katalah set it as T equal to 0. Time yang mula T equal to 0. So dapat dua maklumat macam saya kata, satu untuk cari C, satu untuk cari K.
Dia akan ada K ni. Dan plus C nanti ni membuatkan dia ada plus A. Tu yang saya kata find A. Yang ni to find K. Lepas tu carilah A dengan K. You akan dapat satu equation last. Baru masuk apa yang dia nak. Temperature berapa, time bila. Dia tanya how much longer it will take the object to cool to 20 degree. So 20 degree lah. So what is time? What is time dah. What is betul lah time kan? What is time? Dan when temperature is equal to 20 degree Celsius. So masuklah nilai 20 equal to 64 exponent negative 0.0231 T plus 16. Satu-satulah exponent negative 0.0231 T is equal to 20 minus 16, 20 tolak 16 adalah 4. 20 tolak 16, 4. 4 bagi 64, 1/16. So T itself sama juga, negative 0.0231. T is equal to ln 1/16. T itself sama juga dengan ln 1/16 divide with negative 0.0231. So you akan dapat ln 1/16. Awak kena cepat sikit lah pakai kalkulator yours. Bahagi dengan negative 0.0231. 100 120 0.0255. 255 good. Minit Ya. kan? Tulis unit lah. Yang ni kena tulis minit lah macam saya kata lah. Minutes. Okay? Easy kan? Okay. Satu pasir. Nampak ni pasir dia. Biasa tengok teki apa semua kan? Kita ambil corpse. You are investigator. Okay, corpse maksudnya mayat. Mayat dijumpai pada pukul 12:30 hari. Noon. Surrounding temperature dia adalah 70 degree Fahrenheit by the time corpse was found. Pada waktu mayat dijumpai, badan tu determine as 76 degree Fahrenheit. Selepas setengah jam, mayat tersebut sejuk kepada 24 degree Fahrenheit. Assuming that deceased person had a body temperature 98, maksudnya waktu kita hidup, assuming body temperature kita adalah 98.4 degree Fahrenheit at the time of death. At the time of death. So, determine waktu kematian mayat tersebut. Ya, tak bergunanya matematik ya. Siapa yang cakap matematik tak guna tu memang siap. Okay, menarik kan soalan ni? Saya rasa tak sempat hari ni. You can try yourself first. Nanti saya akan bincang at the next class lah. Cerita pasal corpse ni. So, saya bagi gambaran sahaja dahulu. Okay, siapa yang nak try nantilah. Okay, yang ni saya akan bincang juga sebab dia soalan pasir satu. Soalan dia lain sikit lah daripada teki dan teki dengan ayam. Teki dengan heated object. Okay. Ini kita mayat lah. Okay, dia dijumpai pada pukul 12 PM lah kan? 12 noon, 12 PM lah kan? Okay, temperature surrounding ketika itu TS lah 70 degree Fahrenheit. By the time corpse tu was found, by the time mayat tu dijumpai, body tu pada pukul 12 tu lah.
Body temperature dia adalah 76 degree Fahrenheit. Waktu, walaupun dia letak pukul 12, T awak diset sebagai T equal to kosong. Maknanya pada pukul 12 tu, waktu dijumpai tu, awak anggap ni dia punya masa permulaan. Selepas setengah jam, T equal to up to you. Ada student buat half hour. Ada student dia buat 30 minit. Ada yang buat setengah hour, ada yang buat 30 minit. Tak ada masalah. Temperature dia yang pastinya equal to 74 Fahrenheit. Okay, betul awak ada dua maklumat sekarang ni. Satu maklumat. Second maklumat. Up to you nak buat pakai hours ke minute. So maintain lah. Kalau hour buat hour lah. Ada minute buat minute lah. Okay. So dia tanya. Time of death. Waktu kematian. Bukannya waktu berapa lama dia mati. Tak. Dia nak waktu kematian. Sekarang ni dia dah jumpa pukul 12 tengah hari. Waktu tu awak kena bagi tahu lah pukul berapa yang dia mati. Okay. So dia tanya waktu kematian. Temperature body dia, waktu dia mati, dianggap 98.4 degree Fahrenheit. Ni soalan dia. Okay, samalah kan ideologi dengan sebelum ni. Ada dua maklumat. Ada TS ni. Satu yang ni untuk cari C. Satu yang ni cari K. Buat masalah maklumat. You boleh cari. So, I would like to see your working letter. Try buat lah. Dulu. Make sure you boleh buat. Okay. Lepas tu saya akan sambung dengan application yang kedua, which is population. Untuk topik ni, then kita akan masuk linear equation. Yeah? Alright. Thank you very much all. Any questions? 3 minit ni. Any questions? Anyone? No questions. Okay, selamat investigate lah. This corpse. Kau apa dia mati. Thank you, madam. Alright. Nanti bagi tahu kau apa mati. Saya tanya randomly Thank you, madam. Alright. Thank you very much. See you. Mak ni cuti